Tuan Ibu Ketua, kita mesti juga mengikut trend semasa dunia. Contohnya dalam tukaran mata wang kripto atau cryptocurrency. Sekarang kripto seluruh dunia bernilai lebih kurang 2 trilion dolar Amerika. Bitcoin saja mempunyai hampir 1 trilion dolar Amerika. Sudah ada beberapa negara dalam dunia telah menerima mata wang kripto. Sejak tahun 2019, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah meluluskan 4 platform dagangan kripto untuk membenarkan rakyat membeli dan melabur dalam aset kripto, digital kripto dalam mata wang ringgit. Namun, usaha ini perlu ditambah baik dengan matlamat bagi Malaysia mengambil peluang untuk bekerjasama dengan platform dagangan kripto antarabangsa bagi memudahkan, menggalakkan dan membenarkan pemegang kripto asing membawa masuk aset mereka ke negara secepat mungkin untuk dilabur dalam aset fizikal di pasaran tempatan. Sesungguhnya sasaran kita adalah untuk membawa aset kripto melabur di dalam Malaysia, bukan untuk rakyat Malaysia membawa keluar. Tuan Yang Di-Pertua, perkara seperti yang saya cadangkan ini telah pun diambil langkah berani seperti negara Switzerland, Singapura, Australia dan Korea. Kita jangan lambat untuk merebut peluang. Tuan Yang Di-Pertua, kita perlu mengambil langkah-langkah yang lebih inovatif dalam menghadapi norma baru ini bagi memulihkan ekonomi. Malaysia perlu melaksanakan visi yang lebih relevan termasuk menarik minat pelaburan antarabangsa dan mempercepatkan projek-projek infra rakyat yang memberi peluang pekerjaan baru berpendapatan tinggi. Sekiranya langkah-langkah ini dilakukan, maka kita boleh isytihar pada dunia bahawa Malaysia is back. Tuan Yang Di-Pertua, satu hakikat yang perlu kita sedari bahawa ekonomi tidak akan dipulihkan selagi kita tak mampu mengawal COVID-19. Selagi kes COVID tinggi, rakyat tidak akan berasa selamat untuk berbelanja, akan kurang minat untuk melabur, biarpun kadar vaksinasi adalah tinggi. Namun lockdown berbulan-bulan lamanya bukanlah jalan penyelesaian. Perlu tahu bahawa 4 bulan, 4 hari lockdown sebelum ini yang bermula pada 12 Mei lalu ada satu tempoh yang begitu panjang. Jadi macam mana penjagaan boleh bertahan begitu lama? Peluang untuk sekali lagi melaksanakan total lockdown amat ketat seperti PKP 1.0 tahun lepas sudah berlalu. Apabila peluang itu dipersia-siakan oleh kerajaan dahulu yang membuat PKP 2.0 dan PKP 3.0 separuh masa. Namun, Tuan Yang Di-Pertua, sekiranya kes meningkat semula sehingga kadar jumlah katil di ICU melebihi 85% bagi mana-mana negeri, saya cadangkan sekatan pemutus litar atau dengan izin circuit breaker atau lockdown paling ketat dan singkat selama 5 hingga 7 hari saja dengan jaminan ianya tidak akan dilanjutkan. Jangan dibuat lockdown berbulan-bulan lamanya, tetapi kita perlu terus mengawal COVID untuk menjaga keadaan COVID dan kesihatan rakyat. Tuan Yang Di-Pertua, ramai yang memberi cadangan kepada kerajaan untuk membuat perbelanjaan, tapi kurang yang mencadangkan bagaimana kita boleh memperoleh hasil atau pendapatan pada negara. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kerajaan memperkenalkan pakej cukai pemulihan COVID-19 sementara selama 2 tahun. Contohnya seperti cukai duran runtuh, cukai pembangunan kondo mewah, cukai duty stamp transaksi, pertukaran harta dan juga perdagangan saham. Kenaikan cukai peribadi pada golongan berpendapatan tinggi. Setelah 2 tahun, cukai-cukai baru ini bolehlah dihentikan. Tuan Yang Di-Pertua, seperkara lagi, satu contoh lagi ialah bagaimana perkara ini boleh dilakukan ialah
dalam industri talian dari syarikat-syarikat gergasi antarabangsa seperti Amazon, Netflix, YouTube, Google dan Facebook yang mengaut keuntungan tetapi tidak pernah dicukai oleh negara kita. Ini adalah cukai ke atas keuntungan syarikat, bukan atas pengguna, atas pelanggan. Ini bukan perkara baru. Negara-negara lain seperti Australia dan Indonesia pernah menuntut dan dibayar oleh syarikat-syarikat tersebut. Jadi Malaysia perlulah melakukan perkara yang sama. Seperkara lagi yang saya nak sebutkan di sini berhubung dengan Digital National Berhad yang sedang membina infrastruktur 5G di negara ini. Penjualan boleh dibuat kepada syarikat-syarikat telco tempatan untuk menjana pendapatan negara serta mengurangkan beban perbelanjaan bagi projek yang bernilai 15 bilion ini. Maknanya kalau kita jual sebahagian daripada saham ini pada telco tempatan, boleh membantu dalam membiayai pembelajaran yang besar itu. Tuan Yang Dipertua, realitinya kalau sekiranya kita tidak ambil tindakan vaksinasi kepada buruh-buruh asing sama ada yang ada sijil ataupun sah ataupun tidak, maka inilah satu ancaman pada negara ini. Maka saya ingin mencadangkan supaya pekerja-pekerja asing semuanya diberi tempoh selama 4 bulan di mana mereka perlu mengambil tindakan vaksinasi. Ini tempoh immunity, Tuan Yang Dipertua. Dan lepas 4 bulan tu mereka yang tak ambil vaksinasi perlulah dihantar balik dan majikan-majikan yang menyara mereka perlu diambil tindakan tegas termasuk mandatory penjara. Tuan Yang Dipertua, oleh kerana masa tak mengizinkan, saya berharap cadangan-cadangan ini boleh membantu dalam kerajaan merangka dasar dan strategi baru. Pokoknya dari segi rakyat, apa yang mereka mengharapkan ialah pembaharuan. Pembaharuan yang berani, bold dan inovatif. Dan sebab itulah moga-moga kerajaan baru ini akan bergerak ke hadapan. Kerajaan mesti lebih berani, lebih inovatif dan bergerak lebih maju bermula sekarang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Makan.